إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi sama-sama jumpa dan berkumpul di sekolah kita untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita daripada buku Amalan Muslim Sehari Semalam, Amalul Muslimi Fil Yaumi Wal Lailah, dikarang oleh Syekh Tariq bin Saleh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Al-Fadhil Al-Doktor Ustaz Dr. Al-Fadhil Dr. Ustaz Syarif bin Jasah, di mana pada satu atau dua sesi kuliah yang lalu kita dah masuk bab yang kedua terakhir, itulah tentang amalan selepas Isyak. Dan kita dah bahaskan tentang Qabliyah Isyak, Ba'diyah Isyak, dan kita masuk hujung hari itu tentang sembahyang malam, atau apa yang kita sebut dalam istilah Arabnya Salatul Lail. Salatu makna malam, Salatu makna semayang, ya. Al-Lail makna malam lah. Salatul Lail makna sembahyang malam, ya. Atau juga boleh disebut Qiyamul Lail. Qiyam makna mendirikan, Al-Lail malam lah. Boleh juga disebut sebagai At-Tahajjud, Salatut Tahajjud. Boleh juga disebut sebagai Salatut Tahajjud, ya. Salat semayang, tahajud yakni meninggalkan tidur, tarkun naum, ya. Semuanya sama tapi ada sikit perbezaan lah. Salatul Lail maksudnya sembahyang malam, ya. Apa-apa yang kita solat after Isyak itu sembahyang malam. Seumpama yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala daripada salah seorang sahabat Nabi, di mana kata baginda, alaikum bi qiyamil lail walau hal basyat, adalah kamu alaikum bi salatil lail, bukan bi qiyamil lail, ya. Adalah kamu sembahyang malam, alaikum bi salatil lail walau hal basyatin, walaupun sekadar memerah susu kambing, yakni sekejap lah. Perah susu kambing ni lama, sekejap maksudnya, ya. Kita tak biasa perah susu kambing pasal tak bela kambing. Orang Arab dia biasa bela kambing, ya. Hatta Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dia pengembala kambing. Kambing siapa dia bela? Anda pun tak ingat sejarah. Dan bukan hanya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad saja yang bela kambing. Nabi-Nabi terdahulu pun bela kambing, ya. Kerana ada hadis yang diriwayatkan dan Sahih Bukhari tak silap saya, bila Nabi ditanya akunta tar'an, apabila Nabi ditanya akunta tar'a al-ghanama ya Rasulullah, adakah kamu bela kambing dulu wahai Rasulullah? Nabi pun jawab, na'am, ya. Wa ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa ra'i ghanamin atau kama qala. Kemudian Nabi sebut, selepas itu tidaklah Allah Taala membangkitkan seseorang nabi melainkan dia adalah pengembala kambing, ya. Jadi bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi sebelum ni pun bela kambing juga, ya. Mungkin tak ada riwayat yang spesifik, tapi daripada hadis ni kita tahulah pasal Nabi kata Nabi terdahulu pun Allah Ta'ala jadikan dia ni bela kambing before dia jadi Nabi ke macam tu, ya. Jadi Nabi kata kena qiyamul lail lah, walau sekejap, walau sekadar memerah susu kambing, ya. Wa ma kana ba'dul lail fa huwa minal isya, wa ma kana ba'dal isya fa huwa minal lail, apa-apa yang dilakukan selepas isya itu adalah sembahyang malam, ya. Jadi sembahyang malam ni dia luas.
After isyak saja sampai subuh lah. Itu sembahyang malam. Apa-apa itu tuan sembahyang. Hatta ba'dih isyak tu pun termasuk dalam sembahyang malam sebenarnya. Ya. Seumpama yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam hal ini. Paling-paling tak sembahyang pun sembahyang ba'dih isyak 2 rakaat. Dia sudah termasuk dalam sembahyang malam, ya. Ini disebut hatta dalam buku Fiqh Sunnah Syekh Sabit. Bila dia sebut tentang sembahyang malam tu, ba'diyah pun termasuk. Hatta yang difatwakan oleh sebagian negara Islam pun dia sebut masuk sembahyang ba'diyah isyak. Pasal sebab isyak based on that hadis, ya. Dan tak dinafikan, sebahagian pula mengatakan bahawa asal malam saja. Asal malam saja, ya. Lepas maghrib. Ada fatwa Jordan. Dia kata apa-apa kita sembahyang selepas maghrib dah kira sembahyang malam. Dia lebih luar. Cuma saya tak ingat ataupun saya tak tengoklah dalil-dalil dia in spesifik. Walau bagaimanapun lepas isyak confirm lah malam, ya. Jadi kita sembahyang. Itu solatul lail. Tuan-tuan sembahyang di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, sembahyang sikit ke, sembahyang banyak ke, atau apa-apa sembahyang tuan-tuan lakukan. In the night, itu sembahyang malam, dia luas. Daripada sembahyang malam tu ada qiyamul lail, mendirikan malam. Yang ni tuan-tuan sembahyang sebahagian besar daripada sembahyang, ataupun bukan sebahagian besar, maksudnya major of the night. Kalau tuan-tuan sembahyang 1/3 malam, seumpamanya dirutaikan oleh Rasulullah, itu qiyamul lail. Cuma qiyamul lail ni dia kecil sikit daripada salatul lail, daripada sembahyang malam. Sembahyang malam dia luas, apa-apa sembahyang kan. Qiyamul lail dia kecil sikit, itulah mendirikan malam. Sekurang-kurangnya 1/3 malam tuan-tuan sembahyang, itu qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, macam kita dulu zaman-zaman sekolah, memang ustaz-ustaz kita buat program qiyamul lail. Ya, pukul 3, 4 pagi bangun, tidur kat masjid lah masa tu. Apa tak bangun kena berdayakkan sarung, sejadah, perpong bangun habis. Ya, kita budak-budak kan, malam-malam sembang lagi, pok-mek. Nak bangun pukul 3, 4 susah lah. Itu program qiyamul lail. Betul lah tu. Qiyamul lail maksud kita bangun sebahagian daripada malam itu, ya, 1/3 sekurang-kurang. Boleh jadi kita tidur, boleh jadi kita tidak tidur, ya. Kita nak mula di hujung malam, yang ni 1/3 yang akhir, which is the best, ataupun di nisful lail, middle of the night, ke 12 malam, ke 1 malam, ataupun lepas isyak sekarang tu nak sembahyang sampai ke 12, lepas tu baru nak tidur. Itu termasuk dalam qiyamul lail. Satu lagi tahajud. Tahajud ni dia kecil lagi. Itulah tuan-tuan sembahyang satu bahagian juga daripada malam, 1/3 malam contohnya, tapi didahului dengan tidur, ya. Sebab itu disebut sebagai tahajud. Tahajud ni makna tarkun naum, meninggalkan tidur, ya. Jadi salatul lail kecil sikit, qiyamul lail khusus lagi tahajud. Tahajud adalah qiyamul lail dan salatul lail. Tapi qiyamul lail, salatul lail, tapi dia bukan tahajud. Sebab tahajud kena tidur dulu. Adapun salatul lail boleh merangkumi tahajud dan juga boleh merangkumi qiyamul lail. Boleh follow? Kau pening tak? Anak pun pening juga. Tapi gambarannya begitulah, ya. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga ini dia merujuk kepada sembahyang di tengah malam, pray in the night, ataupun sembahyang pada waktu selepas isyak sampai subuh, ya. Baik. Jadi itu antara amalan terakhirlah yang kita buat di tengah malam. Kalau tuan-tuan ingat beberapa tahun yang lalu, saya start kuliah surau ni tahun bila, ya? Saya ingat 6 tahun lepas kot. Betul tak? Betul Haji? Pak Haji pun dah lupa dah. Saya pun dah lupa dah. Saya ingat 6 tahun lepas lah, 3 tahun sebelum PKP saya ingat, ya. PKP kita jarang kan. Kita mula dengan subuh kan. Kerana bila sebut amalul muslim fil yaumi wal lailah, amalan muslim sehari semalam, sehari itu start dengan subuh lah. Kemudian naik, ujung lah malam kan. Ya. Sebab itu habis bab ni kan, bab terakhir, bab kesimpulan. Tajuk dia muhasabah diri. Ya. Habis bab tu, habislah buku tu. Lepas tu saya bolehlah berhenti mengajar di sini.
boleh panggil ustaz lain pula. Ya tak? Ada suara saya cakap gitu, habis kuliah dia stop sungguh. Kita gurau aja lah, dia ambil serius rupanya. Tapi patutlah anak berhenti suara tu, anak mengajar dah lama dah. Ya. Anak ingat masa anak berhenti tu anak kerja, anak ingat masa anak berhenti tu anak mengajar dah 7 tahun, 8 tahun dah kot. Ya. Tapi masa anak berhenti itu masa-masa PKP hari. Yang mula-mula PKP yang start boleh mengajar tu, dan anak mengajar sekali dua. Dah hujung-hujung kan. Ya. Tapi haji yang baik dengan anak tu, yang duk SU dia lah, dia duk sembang, selalu salam apa semua tu, dia pun dah meninggal. Jadi anak tak ralat sangat lah, kalau member baik dah tak ada. Ya. Dia meninggal serangan jantung. Dia suka lepas syek duduk surau. Pukul 11 baru dia balik. Dia semayang, dia mengaji haji tu. Ya. Jadi bila anak kuliah, anak tengok berapa kali sebelum anak habis tu, anak tengok dia tak ada. Pelik sungguh. Sejak dulu kuliah anak dia tak pernah miss tau. Tak pernah miss. Jadi bila habis kuliah anak tanya lah, haji apa namanya ya? Anak tak ingat nama dia. Dia bukan SU, tapi dia AJK macam tu lah ya. SU orang lain. SU Haji Nuh. Dia haji apa namanya, anak pun dah lupa. Orang cakap dah meninggal Ustaz. Dah terkejut kat anak. Dia meninggal di surau lah. Seorang dia je. Anak dia tunggu-tunggu pukul 12 tak balik-balik lagi. Mana pergi bapak aku ni? Kata lama, ke lepak kawan. Telepon-telepon tak berangkat. Tunggu-tunggu pukul 1 pun tak balik lagi. Pergi lah tengok kat surau. Seorang mati tengah menyandar kat dinding antara tandas dengan surau. Bila dia nak pergi ke tandas ataupun dia balik daripada tandas, dia kena serangan tu, jadi dia terduduk, dia sandar dekat dinding surau. Macam tu ada seorang dia. Ya. Mudah-mudahan dia mati dekat keadaan iman. Ya. Baik, tak boleh kan? Ya. Dia stop sungguh. Ya. Dan yang lalu anda dah sentuh tentang perbezaan ni, anda dah beritahu. Yang penting kita semayang. Dan kenapa kita nak kena lakukan juga sebaik mungkin, walaupun agak sukar untuk kita konsisten dalam bab semayang malam ni. Kerana benda yang baik, yang bersifat ibadah, yang betul-betul boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, nak buat ni memang susah. Betul tak? Kalau benda mudah-mudah kita pun tak boleh nak buat. Ya, benda hak lagu ni lagi susah. Terutama tahajud. Tidur dulu bangun agak susah. Mungkin kita boleh bangun awal. Ya, 20 minit, half an hour before subuh. Tapi itu kita tak boleh panggil qiyamul lail. Pasal sikit sangat. Portion malam tu. Korang bangunlah sejam 2 jam. Ya, kalau bangun 1/3 malam, confirm qiyamul lail. Tapi kalau kurang daripada itu, setengah jam, sejam, anak pun tak berani nak kata qiyamul lail. Ya. Tapi kalau 1/3 memang qiyamul lail. Bangun pukul 3 atau 4 pagi, 2 or 3 hours before subuh, memang qiyamul lail. Ya. Dan memang tahajud kalau kita tidur dulu, bangun di hujung malam. Cuma kalau tak tidur, tak panggil tahajud lah. Ya. Benda bagus kan. Hatta benda yang terbaik di kalangan sembahyang-sembahyang sunnah, memang susah kita nak buat. Ya. Majoriti kata sembahyang sunnah yang paling afdal ialah sembahyang rawatib. Qabliyah ba'diyah yang muakkad tu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. This is the best preferable prayer. Inilah sembahyang yang paling afdal sekali di sisi majoriti. Syafi'i baik, Maliki baik, Hambali baik, Hanafi baik. Ya. Tapi segelintir daripada ulama kata tak. Dia kata hak paling afdal ialah sembahyang malam, salatul lail. Dalam konteks sembahyang malam itu ialah qiyamul lail, dan hak the best lagi ialah tahajud. Seumpama itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi memang tidur dulu. Ya. Dan begitu dengan para sahabat baginda SAW. Kalau ada yang tidak tidur, terus sembahyang. Lepas tu tak tidur pula tu, sembahyang. Mana dia spend
mungkin all the night ataupun most of the night dengan ibadah. Nabi pun tak suka. Ya. Ada beberapa orang sahabat yang memang rajin sembahyang sampai dia tidak tidur. Dia menghabiskan sebagian besar malamnya dengan ibadah. Ada setengah orang macam tu, tuan. Kita mungkin tak pernah jumpa. Pasal kita sendiri pun macam tu, kawan-kawan kita pun macam tu. Ya tak? Tapi ada. Ya. Kalau dalam list sahabat Nabi, antaranya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Antaranya ialah Abu Darda. Antaranya ialah Osman bin Mas'ud. Dan bukan sembahyang saja, puasa hari-hari. Ya. Baca Quran, khatam hari-hari. Ya. Sehingga Nabi tahan sikit bagi dia slow sikit. Tidur dulu baru sembahyang. Ya. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kullazi haqqin haqqan. Ya, hadis Abi Umamah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Nabi kata sesungguhnya untuk Tuhanmu itu ada hak, yakni tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Betul lah Tuhan suruh sembahyang kan? Hak fardu kita buat, hak sunat kita buat juga. Pasal itu kita dengan Tuhan. Tapi mu nak kena ingat, di antara kamu dan ahli keluarga kamu juga ada hak atau tanggungjawab yang perlu kamu tunaikan. Ya. Dia kan ada isteri. Kalau dah malam-malam dia ibadah, bila masa dia sentuh isteri, mungkinlah orang syawal. Ya. Tak ambil tahu pasal keluarga anak isteri. Ya. Isteri Abu Darda, ya, dia mutabazzilah, yakni selekeh lah. Ya, jadi Salman Al-Farisi tegurlah sikit. Ya, siapa kau jadi ni? Dia ngoyak lah, dia kata suami aku ni tak jaga kat aku. Dia semayang je, dia ibadah je. Jadi Salman Al-Farisi pun pergi tegur. Dia pun tak puas hati, dia tanya Nabi, betul tak Salman cakap? Pasal Salman kata tidur dulu baru semayang. Ya, mu kena tunai juga hak yang lain selain daripada hak kamu kepada Tuhan. Jadi dia bukan tak percaya, dia pergi tanya Nabi lah cerita dia. Bila dia tanya Rasulullah, Nabi kata sadaqah Salman, telah benar apa yang telah disebutkan oleh Salman. Ya. Jadi Allah, keluarga kamu, wali nafsika 'alaika haqqan, dan untuk dirimu juga ada tanggungjawab yang kamu perlu tunaikan. Kalau tak tidur every night, masalah. Pasal malam ni memang waktu kita tidur. Ya. Betul tak? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nauma subata. Ayat lain-lain tu. Betul tak? Surah apa? Surah apa? Surah ni ya, surah Al-Qiyamah, surah Amma Yatasaaluna. Surah apa? Amma Yatasaaluna. Allah Ta'ala jadikan malam ini sebagai pakaian. Allah Ta'ala jadikan tidur itu sebagai rehat, subata. Memang kena tidur, dan natural ataupun tabiat manusia dia tidur di tengah malam lah. Kalau malam tak tidur, siang tidur boleh juga. Tapi tiun lari sikit tuan. Tiun lari. Saya dulu sebelum jadi ustaz lah masa tu. Belum nak start juga. Saya kerja si malam tuan. Ya. Beberapa company saya kerja si malam ya. Satu. Saya ingat dua company kot. Company apa satu lagi? Saya ada kerja si malam. Jadi malam kerja tak tidur, siang tidur. Tapi siang tidur tak boleh macam malam kan. Tidur sekejap je. Ya. Mungkin tengah hari tu tidur sekejap, 2-3 jam. Tak ada lah kata lepas subuh nak tidur sampai zuhur, tak ada. Of course lah kalau lepas zuhur nak tidur sampai asar, tak adanya. Jadi macam bengong je tu. Dia tak serupa. Jadi malam kena tidur ya. Jadi Nabi SAW memang melakukannya, dan dia termasuk dalam sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan.
Baik, majoriti kata rawatib tu hak afdal, tapi segelintir daripada mereka kata bukan, qiyamul lail, ya, ataupun tahajud. Antaranya ialah al-Imam An-Nawawi rahimahullah, one of the biggest scholar in Syafi'i side, ya. Ulama terbesar lah dalam mazhab Syafi'i, ya. Dia kata ada dua pendapat. Pertama, rawatib yang paling afdal, ya. Di atas sebab Rasulullah SAW merutinkannya, ya. Dan sebab yang kedua dan terpenting, ia mengiringi sembahyang-sembahyang fardu. Sembahyang fardu adalah the best prayer. Sembahyang yang paling afdal sekali sembahyang fardu. Berbanding sembahyang-sembahyang sunnah yang lain-lain tu, muakkad tak muakkad ke, hak fardu hak nombor 1. Ya. Orang kita pula lebih-lebih hak sunat pula pada hak fardu. Paling boleh nampak bulan puasa lah, main tarawih bukan main. Betul tak? Main fardu macam tu je lah every year. Ha? Betul tak? Kau tak betul ayat ni? Fardu the best, ya. Sunat-sunat ni hanya menampung yang fardu. Jadi dengan sebab sembahyang fardu ada the best, jadi hak mengiringi sembahyang fardu juga ada the best. Betul dia kata, ya, sembahyang rawatib. Tapi Nawawi kata tak. Pendapat pertama rawatib afdal, tapi dia kata pendapat kedua qiyamul lail afdal, itu yang paling rajih, ya, yang paling betul berbanding kedua-dua. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sebut dengan jelas. Umpama dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, kata Nabi, afdalus solati ba'dal maktubati salatul lail. Ya. Dalam hadis lain juga dalam Sahih Bukhari daripada Umru bin Abasah ataupun Amru bin Abasah, kata Nabi, afdalu as-salati, bukan afdalus salat, afdalu, bukan afdalu, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih jawful lailil akhir. Hadis Abu Hurairah tadi, Nabi kata seafdal-afdal semayang selepas semayang fardu ialah salatul lail, pray in the night. Clear cut, ya? Jadi hak kata rawatib, ya, dengan macam-macam alasan dia tak boleh nak overcross hadis ni, kerana Nabi telah menyebut secara jelas sekali. Kata Nawawi, clear cut, seafdal-afdal semayang selepas semayang fardu ialah salatul lail, pray in the night, semayang malam. Dan hadis yang kedua saya baca itu hadis Amru bin Abasah, Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih fi jawfil lailil akhir. Waktu yang paling dekat antara kamu dengan Tuhan ialah di perut hujung malam yang terakhir, 1/3 yang akhir, ya. Jelas juga tu, kita dengan Tuhan yang paling dekat, Nabi kata 1/3 akhir, ya. Dan mungkin lagi ada nah yang lain, tapi dua hadis ni the strongest evidence, dalil yang kuat yang menunjukkan bahawa ia adalah sembahyang paling afdal. Dan itu yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Nawawi ni memang ada beberapa pendapat beliau, memang dia tak ikut majoriti, dia bersama minoriti, tapi dia bukan calang-calang punya pendapat dia, mempunyai penghujah yang agak kuat sekali. Ada hadis-hadis atau dalil yang digunakan very strong untuk disangka oleh pendapat-pendapat yang lain, ya. Sebab itu dia the best scholar lah, ulama yang terbaik. Of course lah dalam konteks mazhab Syafi'i, hatta di sisi ulama-ulama yang lain, ulama lain pun rujuk Nawawi. Seumpama kita mazhab Syafi'i juga rujuk ulama dan mazhab yang lain dalam setengah-setengah hal, ya. Tak adalah mentang-mentang mazhab Syafi'i duduk dalam, ya, ruang lingkup mazhab tu saja dah, ya. Mazhab lain pun serupa juga. Mazhab-mazhab ni cuma ikutan kepada sesuatu ulama tertentu dan tim atau kumpulan-kumpulan yang ada
ya, yang ikut ulama. Jadi itu saja. Ya. Tapi dia bukan batasan kepada ilmu. Ilmu ni dia borderless, ya. No boundaries, dia tak ada batasan tertentu. Baik. Jadi Nawawi pilih yang itu. Dari sudut keafdalannya. Tak apalah. Walaupun ada ulama kata majoriti lah ya, afdal rawatib, segelintir kata afdal qiyamul lail, ala kulli hal ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita lakukan juga sebaik mungkin. Cubalah sebaik mungkin. Dan afdal ia ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, walaupun dia tidak wajib, sunnah, tapi ia perintah Allah. Ya. Dan antara perkara yang terawal yang disuruh oleh Allah dalam Quran tak kala Nabi menjadi Rasul. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzammil. Ya. Mula-mula Allah Ta'ala sebut Al-Mudaththir dulu. Bila Nabi balik, Nabi berselimut tuan. Mula-mula turun surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu dan beri peringatan. Dan besarkanlah Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah dia. Ini dalil pertama semayang. Maksudnya bila Nabi terima Iqra di Gua Hira, Nabi jadi Nabi. Jadi Nabi larilah balik sebab jumpa malaikat Jibril kan. Dengan kisah yang amat maklum sekali. Takut Nabi balik tuan. Balik-balik dia selimut. Allah Ta'ala turun surah tu. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Nabi selimut kan, pasal takut. Mau tak takut. Jumpa lembaga, dahlah datang tak introduce. Kalau dia cakap, aku Jibril, wakil Tuhan, okey juga kan. Mai-mai peluk Nabi. Cerita tuan-tuan pun tahu kan. Jadi Nabi balik, takut kan. Balik selimut. Bila selimut, Allah Ta'ala lantik Nabi menjadi Rasul dengan turun ayat tu. Dan dalam ayat tu ada perintah semayang. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu besarkanlah dia. Sebab tu tuan-tuan bila semayang, mula-mula sekali tuan-tuan takbir Allahu Akbar. Kau tuan-tuan takbir Subhanallah. Subhanallah. Ada? Ikut Hanafi sah semayang tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Sah semayang. Tapi tak abdul. Tapi majoriti kata tak sah. Termasuk dalam standard mazhab Syafi'i, takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Bezanya takbiratul ihram ni wajib, takbir lain itu sunat, tapi mesti dengan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal perintah Allah, wa rabbaka fakabbir. Itu dalil pertama semayang, bukan waqimus solat wa atuz zakat. Itu dalil suruh semayang juga, tapi bukan dalil yang pertama. Dalil yang pertama ialah dalil itu, wa rabbaka fakabbir. Dengan turunnya ayat wa rabbaka fakabbir, Allah Ta'ala wajibkan semayang. Besarkanlah Tuhanmu. Sebab tu bila kita semayang, kita angkat takbir kerana membesarkan Tuhan. Ya. Tuan bila semayang bukan besarkan Tuhan, besarkan niat pula. Duk cari niat lah. Tok asal Allah Akbar. Asal lah bila semayang. Patut bila tuan-tuan semayang, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Tuan-tuan kena ingat tu. Ya tak? Ya. Pasal tu tujuan kita semayang dan sesuai dengan perintah Allah. Kamu kena besarkan Tuhan, yakni dengan melakukan semayang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ha? Jadi bila takbir itu besarkan Tuhan, ya? Bukan mulut sajalah, mana kena rasa begitu. Okey, ayat tu perintah semayang. Turun pula ayat yang lain selang ketika itu surah Al-Muzammil juga merujuk kepada Nabi yang berselimut. Tapi perintah untuk qiyamul lail. Tadi perintah semayang. Nak semayang apa? Tak tahu. Turun surah Al-Muzammil baru semayang apa nak semayang diberitahu kepada Nabi. Semayang mana? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Berselimut juga. Mudaththir pun berselimut dalam bahasa Arab. Muzammil pun berselimut. Dipanggil mutaradifat. Ya, sinonim, perkataan yang sama erti. Beza lafaz tapi maksudnya sama. Ditujukan kepada Nabi yang berselimut. Dua-dua. Cuma hak ni salah satunya diwajibkan semayang. Tapi nak semayang apa? Tak tahu. Ni.
Muzammil beritahu nak semayang apa? Ya ayyuhal muzammil. Apa lepas tu? Ingat saya? Qumil laila illa qalila. Allah Ta'ala ajar selalu. Takkan suruh saja semayang, tapi nak semayang apa? Nabi tak tahu. Allah Ta'ala ajar apa yang kamu nak semayang. Hendaklah kamu semayang malam. Qumil laila, dirikanlah malam. Yang ni semayanglah. Illa qalila, melainkan sedikit sahaja. Ya, mana kena semayang banyak malam tu. Berat ni. Nanti dulu Allah Ta'ala sebut lagi nisfahu. Tak apalah, separuh. Kalau bagus, major part of the night, maybe 2/3, 2/3 of the night, 2/3, sebagian besar malam lah. Tu masuk qumilala illa qalila. Nisfahu, atau separuh, kecil sikit. Awin qus minhu, ataupun sikit lagi, tak apa. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ataupun nak lebih sikit pun tak apa. Dan adalah kamu membaca Quran dengan tartil. Masuk Allah Ta'ala suruh semayang malam. Ya. Nak semayang banyak, nak semayang sikit, terpulanglah. Tapi mesti semayang malam. Baik itu sepakat para ulama, semayang terawal yang difardukan ke atas Nabi tak kala dia menjadi Nabi ialah sembahyang malam. Cuma mereka berbeza pendapat berapakah bilangan rakaat yang difardukan ke atas mereka. Sebab kata sekurang-kurang 2 rakaat, dan tak silap saya itu adalah pendapat majoriti. Malam wajib sembahyang sekurang-kurang 2 rakaat, sekurang-kurang. Tak pastilah awal malam ke, tengah malam ke, hujung malam ke, tapi at least mesti 2 rakaat. Dan sebagai yang mengatakan bahawa bukan hanya malam difardukan sembahyang, tapi siang juga difardukan. Ya, sekurang-kurang 2 rakaat. Adalah teori-teori tertentu, pendapat-pendapat tertentu, tapi mereka sepakat malam memang wajib sembahyang. Kalau mereka tak sepakat isu-isu seumpama itulah. Ya, berapa rakaat nak sembahyang? Mungkin ada teori tertentu 2 rakaat, 4 rakaat. Siang wajib ke tidak? Mungkin ada kata wajib, ada kata tidak. Tapi jadi ia perintah terawal Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk sembahyang pada waktu itu. Daripada tahun pertama Nabi jadi Nabi, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sampai Isra' dan Mi'raj. Bila Syekh Isra' Mi'raj, tahun keberapa kenabian? Asyik tanya Syekh aja. Pasal anak kenal Syekh orang. Member ni member. Apa Syekh? Isra' Mi'raj, tahun keberapa kenabian? Isra' Mi'raj kita tahu kita ni. Tahun ke-11 kenabian. Ada banyak teori, ada kata tahun ke-8, ada tahun ke-9, ada tahun ke-10. Ada yang kata tahun ke-11. Ya, ada juga yang kata tahun ke-12. Ada banyak teori ya. Ada juga yang kata tahun ke-11. Setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi 12 tahun duduk di Mekah. 12 ke 13 je? 13. Kalau 13 mana 12 tahun kenabian lah. Ada teori-teori tertentu, tapi yang Nabi banyak yang disebut oleh para ulama ialah, tak silap majoriti lah, setahun sebelum hijrah. Maksudnya kalau Nabi duduk di Mekah 12 tahun, sebenarnya Nabi duduk di Mekah ni ada 2 riwayat, dua-dua sahih. Adalah Sahih Bukhari atau Muslim. Sahih dua-dua tu. Satu riwayat Nabi duduk di Mekah 13 tahun, satu riwayat 10 tahun. Dua-dua sahih. Cuma hak paling dipilih oleh para ulama ialah 13. Tapi kalau kata 10 pun tidak salah. 10 Mekah, 10 Madinah. Dua-dua betul. Cuma yang paling banyak dipilih. Nak faham tu? Ialah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Cerita dia ulama sepakat Nabi di Madinah 10 tahun, tapi dia tak sepakat di Mekah berapa tahun. Yang biasa kita tahu dan tak saya majoriti 13 lah. Kalau 13 tahun maksudnya setahun sebelum hijrah 12 tahun. 12 tahun mulai lu. Berapa lama tengok difardukan sembahyang qiyamul lail ataupun sembahyang malam kepada Rasulullah kepada sahabat. Bila Nabi diangkat pada malam Isra' dan Mi'raj untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, ya, boleh saya cakap berjumpa dengan Allah, kata Allah Taala di langit pula, kata bertempat pula. Allah kan tak bertempat. Susah juga orang kita. Untuk ambil ibadah sembahyang 5 waktu, ya,
barulah sunatkan sembahyang malam dan tidak diwajibkan lagi. Dah ada 5 waktu dah. Malam ni kekal sunat. Cuma segelintir lah mengatakan bahawa ia masih diwajibkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tepatnya ialah ia tidak wajib juga ke atas Nabi. Adalah perbahasannya di situ. Tapi nak cerita lama Qiyamul Lail. Walaupun sudah tidak diwajibkan lagi, tapi pensyaraatannya kekal sampai hari kiamat. Kerana ia perintah Allah. Cuma dulu perintah yang wajib, selepas itu dia perintah yang tidak wajib. Dan Allah Ta'ala sebut banyaklah dalam ayat Quran tentang Qiyamul Lail. Tuan boleh buka dan tengok sendiri. Allah Ta'ala sebut. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Allah Ta'ala perintahkan Nabi dalam kurungan kita jugalah untuk melakukan Qiyamul Lail, dan di situ Allah Ta'ala ajar satu doa untuk kita baca bila kita Qiyamul Lail. Di samping dalam hadis pun adalah juga doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zikir. Yang kalau kita belajar tuan-tuan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti hadis-hadis baginda, of course lah dalam buku-buku zikir yang muktabar. Antara zikir yang terpanjang yang dibaca oleh Nabi ialah zikir Qiyamul Lail ataupun Salatul Lail. Tuan-tuan boleh tengok sendiri bacaan itu. Nanti saya baca pada next kuliah. Jadi ia dibaca oleh Rasulullah. Walaupun ada juga riwayat-riwayat lain Nabi sekadar bertasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, hatta kata Huzaifah bin Al-Yaman, bukan Huzaifah, Uqbah bin Amir, dan Sahih Muslim tak silap saya ataupun Bukhari, Nabi bila Qiyamul Lail, Nabi tidak hanya semayang, Nabi juga bertasbih kepada Allah dengan berkata subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, al-hawi, al-hawi. Nabi baca dengan lama sekali. Kadang-kadang Nabi baca subhana rabbil alamin, dan mungkin lagi lah bacaan lain. Ala kulli hal Nabi baca zikir juga. Baik, dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dah ada surah lain, tapi banyaklah Allah nak sebut tentang hal itu. Baik, dan kalau kita belajar dalam fiqh tuan-tuan, memang ada bab yang khas dalam kitabus solat, the science of prayer. Memang ada bab, dan semai-semai sunat tu mesti ada bab. Sama ada bab Salatil Lail ataupun bab Qiyamul Lail, atau ada segelintir juga tulis bab tahajud, ada juga. Di mana dimasukkan dalam tu kelebihan-kelebihan Qiyamul Lail. Dimasukkan juga tata cara Qiyamul Lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jika dibandingkan dengan semai-semai yang lain tidak ada bezanya. Tak ada beza. Sebab dia semai sunat. Cuma dari sudut praktikal Nabi, which is the best untuk kita amalkan. Tapi semai sunat dia open. Tak ada bacaan-bacaan tertentu. Tak ada benda yang pelik-pelik yang berbeza dengan ibadat-ibadat atau semai sunat yang lain. Dia sama saja. Ada kala Nabi baca surah yang panjang-panjang. Satu rakaat sampai 2-3 surah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Satu rakaat kan. Kita kalau baca 3 surah tu, saya ingat 2 jam tak habis lagi. Betul tak? Al-Baqarah saja dah 2 jam. 3 jam. Macam mana nak habiskan 3 surah? Sampai sahabat ikut belakang. Huzaifah ke saya? Sampai ikut belakang dia semayang hak lari tu. Dia mukharabah dengan Nabi tu. Huzaifah lah tak salah saya, bukan Huzaifah. Manja sangat dia kata aku tinggal Nabi. Ada sahabat lain pula ikut belakang Abu Zar. Dia ikut Nabi baca panjang sangat, sehingga dia kata aku berniat untuk melakukan perkara yang buruk. Orang tanya, apa perkara buruk tu? Aku nak mufarakah dengan Nabi. Pasal lama sangat. Walau bagaimanapun ada juga riwayat Nabi baca surah pendek-pendek. Pasal benda sunat lah. Kadang-kadang satu rakaat ni baca surah pendek-pendek 20 surah. Wadduha walaili iza saja, iza zujati ardu zilzalaha, campur-campur 20 surah. Pendek tu.
Jadi macam-macam. Pasal benda sunat kan. Dia tak ada satu syarat untuk kita baca. Apa-apa bacaan. Kita boleh baca apa-apa saja. Cuma kita baca sikit dapat pahala sikit. Maqama bi asyri ayat kutiba lahu maqama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin. Tuan nak baca satu rakaat 10 ayat je. Allah sikitnya. Tak apa, Nabi kata dia tidak ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Janji bangun sembahyang. Ya. Maqama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin. Siapa-siapa yang baca pula 100 ayat. Mungkin dah satu rakaat, mungkin dah 2 rakaat dia semayang tu. Satu ayat aja, bukan banyak pun satu ayat. Allah sikit satu ayat. Tapi kalau Al-Baqarah banyak muka surat juga tu satu ayat. Ya, tengok surah atau ayat dia. Kutiba minal qanitin, dia akan ditulis orang yang rajin beribadah kepada Tuhannya, yang berdiri kepada Tuhannya. Uplah sikit degree dia tu, darjat tu naiklah sikit. Mana boleh orang baca banyak, membaca sikit sama level, tak boleh. Up sikit. Kutiba minal qanitin. Wa maqama bi alfi ayat. Siapa-siapa yang baca 1000 ayat. Oh, 1000 ayat tuan. Bukan 1000 rakaat ya. Ada kata 1000 rakaat sembahyang. Tak, 1000 ayat. Ya. Kutiba minal muqantari. Dia akan ditulis orang-orang yang berganda-ganda pahalanya. Muqantari ni kalau dalam konteks dunia, orang paling banyak hartanya. Bilioner. Itulah mana muqantari. Dia ada al-muqantaratu minal mal. Ya. Jadi begitulah. Jadi Nabi bagi guideline. Kalau baca 10 ayat, sekurang-kurangnya kamu tidak ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Kalau kamu baca 1 ayat, up sikit. Macam tu saja. Nampak? InsyaAllah ta'ala. Mungkin ada sikit lagi penelitian dalam bab ni. Mungkin saya akan baca pada kuliah yang akan datang. Buku saya tertinggal sebenarnya. Saya bawa masuk rumah itu baca-baca sikit dah lupa dah. Nak ujang pula tadi. Tak. Boleh. Ada nak tanya apa-apa tak? Ya. Ha? Okey. Aha. Kenapa? Kita bangun sembahyang sunat lah kan. Tak kisahlah sembahyang apa niat sembahyang tahajud. Pasal kita tidur tu. Asal kita tidur kita bangun boleh niat tahajud lalu. Tahajud ni tak sembahyang 1/3 malam. Ya. Ataupun bangun sembahyang hajat mana tahu kan. Ataupun bangun sembahyang witir. Ataupun apa-apa sembahyang sunat lah tuan-tuan nak buat. Boleh saja. Ya. Of course lah sembahyang sunat yang mutlak, mana tak ada niat apa-apa. Niat sembahyang saja. Allahu akbar, aku sembahyang dari sini. Tengah-tengah sembahyang bukan kata 1 rakaat, kadang baru takbir. Allahu akbar. Surah pun Allahu akbar. Macam mana ya? Tak apa. Tak batas sembahyang lah maksudnya. Ya. Sebab kita sembahyang tadi sebelum masuk waktu subuh. Bila dah masuk waktu subuh, kita teruskanlah saja sembahyang itu. Bukan kata sembahyang sunat. Kalau sembahyang isyak sekalipun, dah tak dibalik lambat. Nak sembahyang penat, tidur dulu. Ya tak? Tidur-tidur, bangun dah dekat nak subuh, nak sembahyang isyak lah. Allahu akbar. Azan. Ya. Okey je, habiskan dah sembahyang. Tidak membatalkan sembahyang. Dia isu dia kalau kita bangun-bangun tu dah azan subuh. Kita tidak boleh lagi berqiyamul lail. Nak qiyamul lail apa lagi subuh dah. Ya. Tapi tuan-tuan boleh untuk sembahyang witir, boleh. Kerana sebagian ulama memberi keharusan kepada orang yang tidur tak sedang nak sembahyang witir, boleh saja dia witir selepas masuk waktu fajar. Ya. Man nama witrin au man nama an salati witrin, man nama an salati witrin au nasiyaha falyusalliha idza zakaraha atau kama qala. Siapa-siapa yang tertidur daripada melakukan solat witir, ya, maka bila dia bangun atau dia teringat sebab dia lupa atau tidur, maka sembahyanglah Nabi kata. Jadi based on that hadis, tak semualah, sebagian ulama kata dah masuk subuh, azan subuh pun boleh lagi sembahyang witir, boleh. Ya. Cuma sebaik-baiknya jangan sembahyanglah sebab takut terlepas sembahyang subuh sini pula kan, takbiratul ihram. Tapi boleh sembahyang witir, boleh. Habis tu saya nak sembahyang qiyamul lail juga ustaz, boleh. Lepas
subuh kan, tunggu duha, semayang qiyamul lail. Ya, qada, aku qada qiyamul lail. Tapi tak boleh semayang genap lah. Sorry, tapi tak boleh semayang ganjil lah, kena semayang genap. Tapi tak apa dah sebab kita sambil tidur lah. Cerita dia Nabi ni, sekali-sekala Nabi miss semayang qiyamul lail, Nabi semayang selepas duha. Masuk waktu duha, Nabi semayang qiyamul lail. Cuma kalau qiyamul lail Nabi tutup dengan semayang witir, semayang jadi ganjil. Bila Nabi semayang di siang hari, Nabi semayang genap. Nabi tak semayang ganjil lagi. Ya, faham? Jadi gitulah cerita dia. Ya. Boleh? Faham? Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Sikit sebanyak pesan kita. Kita sambunglah pada masa yang akan datang. Aku Luqul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dan tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Betul jam tu. Nanti ke 5.